ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara, begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi para santri, semoga menjadi manusia berguna di masa yang akan datang. Dan juga yang saya hormati tim Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melaksanakan fardu maghrib berjemaah. Selepas melaksanakan fardu maghrib berjemaah, menunggu datangnya Isyak, kita duduk dalam majlis ilmu. Kata Nabi SAW, Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang boleh mengampunkan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Di antaranya Nabi SAW katakan, intidharus salah ba'da salah. Menunggu solat selepas melaksanakan solat. Selepas solat maghrib kita menunggu Isyak. Masa penungguan ini ternyata adalah masa-masa Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah akan tinggikan derajat kita. Maka perbetulkanlah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon pada Allah mudah-mudahan amalan kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita sambung lagi kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan seperti biasa, saya setiap kajian saya selalu memberikan satu tajuk. Yang tajuk ini adalah menggambarkan apa yang kita nak ulas pada malam ini. Tajuk kita adalah beza dulu dan sekarang. Apa dia? Beza dulu dan sekarang. Tolong santri tulis, jangan bercakap. Faham? Jangan bercakap. Dengarkan. Jangan cubit kawan. Dengar aja baik-baik. Beza dulu dan sekarang. Pusing. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada manusia yang kekal di dunia ni? Mana ada manusia dalam bentuk satu bentuk je dari dulu sampai sekarang? Tak, dia akan selalu berubah. Ketika kita lahir, wajah kita berbeza ketika kita dah mula dewasa. Dan kan bahkan wajah kita akan berubah juga ketika kita dah tua. Betul tak?
Kulit pun kadang-kadang berubah. Ketika lahir ada yang lahir dalam keadaan hitam, dewasa putih, nanti tua hitam balik. Kenapa boleh macam tu? Sebab dewasa dia buat operasi plastik. Ada juga yang masa kecil dia hitam pahit. Dah dewasa hitam manis. Dah tua pahit balik. Memang macam tu, tak ada yang kekal. Manusia akan selalu berubah. Beza dulu dan sekarang, itu hal biasa. Cuma yang kita bimbang, iman kita lah. Kalau dahulu kita teruk iman kita, sekarang baik dan akhir hayat baik, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi kalau dahulu baik, sekarang dah mula down, di akhir hayat kita teruk, maka innalillah. Sebab apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan orang itu dilihat di penghujung. Namun apa yang kita nak bincangkan bukan bab tu. Yang kita nak bincangkan hadis Nabi SAW yang mana perbuatan Nabi berbeza dulu dengan sekarang. Dulu lain, sekarang lain. Apa dia? Cuba kita lihat. Hadis ini daripada Abdullah ibn Mas'ud. Jangan tanya, ini sahih ke tak sahih Ustaz? Masalah, kerana saya dah sebut. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dia hanya kumpulan hadis daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. So jangan tanya, ini sahih ke dhaif Ustaz? Tak, ini semuanya sahih. Daripada Abdullah ibn Mas'ud, dia katakan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna nusallimu ala Nabi SAW wa huwa fi shalah fayuraddu alaina. Dahulu kami pernah mengucapkan salam, memberikan salam kepada Nabi SAW. Wa huwa fi shalah, dan ketika itu Nabi SAW tengah dalam mengerjakan solat. Fayuraddu alaina. Nabi menjawab salam kami. Faham maksudnya? Faham? Dahulu kami solat, dahulu kami jumpa Nabi SAW yang mana Nabi tengah solat. Kami ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi jawab, falamma raja'na min indin Najashi, sallamna alaih, falam yarudda alaina. Maka tatkala kami balik daripada negeri Najashi, daripada Habasyah, maka kami pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW, yang mana Nabi tengah solat. Falam yarudda alaina. Ketika itu Nabi tak menjawab salam kami, padahal Nabi mendengar. Selepas solat Nabi SAW menjawab, wa qala inna fi salati syughlan. Nabi mengatakan sesungguhnya dalam solat itu ada syughlan, ada kesibukan. Sibuk dalam berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Maka jangan disibukkan dengan urusan-urusan lain. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam, kita akan jumpai banyak perkara yang dahulu tak boleh, kemudian di akhir-akhir jadi boleh. Atau sebaliknya, dahulu boleh, di akhir-akhir tak boleh. Boleh faham tak maksudnya? Dalam syariat Islam kita ni, ada syariat, ada perkara-perkara yang dahulunya tak boleh, tapi sekarang boleh. Dan itu pun selepas memenuhi syarat. Apa contoh? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian buat ziarah kubur. Dahulu dilarang. Tapi sebab apa? Sebab iman sahabat ketika itu masih dalam keadaan lemah, ilmu pun masih kurang. Selepas iman sahabat dah mula kukuh dan ilmu sahabat dah mula bertambah, akhirnya fazuruha, berziarahlah kalian ke kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah,
Kerana ziarah kubur boleh mengingatkan kamu dengan alam akhirat. Dahulu dilarang, sekarang dibolehkan. Atau jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang boleh solat menghadap Baitul Maqdis. Dahulu orang boleh solat menghadap Baitul Maqdis. Sekarang boleh tak? Tak boleh? Apa dalilnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, kalau solat kena menghadap Masjidil Haram, Kaabah. Tak boleh menghadap Baitul Maqdis. Walaupun dahulu, sahabat-sahabat, bahkan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, 16 bulan atau 17 bulan, ada yang mengatakan 17 atau 18 bulan, Nabi SAW dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis, arah utara Madinah. Selepas turunnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka yang dahulunya boleh menghadap Baitul Maqdis, sekarang berubah menjadi apa? Menjadi menghadap Kaabah. Jemaah dikasihi oleh Allah, dahulu apabila seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia kena menahan dirinya, atau bahasa sini berkabung, menahan dirinya daripada keluar rumah, daripada berhias, atau yang kita kenal dengan masa iddah. Berapa lama? Dahulu 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Haul, 1 haul. 1 tahun. Kemudian perkara ini dah ditiadakan. Selepas turunnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ditukar menjadi 4 bulan 10 hari. Boleh faham tak ni? Jangan pula jangan bercakap lagi. Asyik cubit kanan, cubit kiri. Jangan asyik kena tegur je. Kebiasaan nampak. Nanti kalau kena tegur sekali lagi, Ustaz suruh berdiri sampai habis kajian. Ustaz tengok tau. Okay. Boleh faham kalian semua? Gitu. Jemaah dikasihi oleh Allah, dahulu seseorang lelaki jika mampu boleh kahwin banyak orang. Boleh kahwin banyak. 7, 10, 15, 100. Up to you. Up to you. Lagi banyak duit, nak kahwin berapa pun, up to you. Sampai datang firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sampai datang ayat ini yang mengatakan bahawa kalau kalian mampu, maka fankihu ma taba lakum minan nisa'. Nikahi wanita yang kamu cintai, yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Dan itu pun terhad kepada 4. Bahkan ketika ayat ini turun, para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mempunyai isteri lebih daripada 4, maka terpaksa mereka memilih siapa di antara isteri yang mereka sukai, lalu mereka ceraikan selebihnya. Dahulu, sekitar dahulu ni cerita. Kan dahulu dan sekarang kan. Dahulu, jika seseorang berkahwin atau menikah dengan adiknya, atau dengan kakaknya, dengan seorang perempuan, ketika dalam perjalanan perkahwinan dia tengok adiknya lagi lawa daripada kakaknya. Atau sebaliknya, kakak dia lebih cantik daripada adiknya. Akhirnya, dia menikah sekali dengan kakaknya. Adik dimakan, kakak pun dimakan.
Two in one. Boleh. Bila? Bila ni? Dahulu. Sampai datang firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa ayatnya? Kalian hafal Quran tapi kalian tak tahu ayat tu nak pergi ke mana. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian ni dah hafal ayat-ayat yang Ustaz sampaikan, kalian dah hafal. Cuma kalian tak tahu ke mana ayat tu ditujukan. Tu je bezanya. Ayat yang Ustaz sebut kalian dah hafal. Buktinya kalian boleh sambung. Cuma tak tahu ke mana ayat tu. Tu sebabnya tulis. Lain hal. Kalau Imam Bukhari lain. Imam Bukhari dengari kajian ni, esok dengar lagi, esok dengar lagi, esok dengar lagi. Dan dia boleh ingat semuanya melebihi daripada orang yang menulis. Dan mungkin jemaah sini semuanya memang level-level Imam Bukhari. Qayyidul ilma bil kitabah. Tulis. Tambah lagi kalian santri. Kalian pelajar-pelajar tulis. Kemana ayat yang Ustaz sampaikan? Anta cuma, oh ini maksudnya. Oh ini maksudnya. Kalian baca Quran penat-penat. Susah kalian jumpa macam ni. Wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ayat ni mulanya apa? Ayat awal ayatnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Di hujungnya wa anta juma'u bainal ukhtain. Diharamkan kalian menikahi dua wanita sekaligus. Kawin dengan kakaknya, kawin dengan adiknya sekaligus haram. Dahulu boleh. Turun ayat ni haram yang tu. Jadi bolehnya macam mana? Bercerai atau ditinggal mati. Menikah dengan kakaknya, bercerai dengan kakaknya, tertarik dengan adiknya, menikah dengan adiknya. No problem. Atau sebaliknya, ternyata kakaknya meninggal. Kemudian tertarik dengan adiknya, menikah dengan adiknya, boleh dalam Islam. Boleh faham? Dahulu, kita dahulu itu mana cerita? Dahulu, seseorang boleh berwasiat, memberikan wasiat. Wasiat itu boleh untuk kepada ahli waris. Maknanya dia bagi wasiat, ini untuk mak bapakku. Ini untuk ini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum mul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Boleh bagi wasiat untuk emak bapak. Dan ternyata syariat berubah. Emak bapak termasuk orang yang termasuk ahli waris. Dan dia boleh menerima wasiat, boleh menerima harta pusaka. Boleh menerima harta pusaka. Maka tak boleh memberikan wasiat untuk mak bapak. Tapi untuk wal akrabin, untuk karib kerabat masih still boleh. Faham tak ni? Jadi jemaah, dulu dan sekarang. Dan ini dalam perkara, banyak-banyak perkara dalam Islam. Ini banyak perkara dalam Islam. Sehingga dalam satu ulum, kalau dalam pelajaran usul fiqh atau dalam pelajaran ulumul Quran, kalau orang belajar ulumul Quran satu atau usul fiqh, kita akan ada satu isu tentang nasikh wa mansukh. Ada namanya ilmu nasikh wa mansukh. Tak tahu nasikh wa mansukh, takkan tahu tentang hukum Quran. Ingatkan Al-Quran 30 juzuk boleh diamalkan? Tak. Terkejut cuma dengar kan? Al-Quran 30 juzuk tak boleh semuanya diamalkan. Ada yang hanya sekedar dibaca, kita dapat pahala, tapi tak boleh beramal dengannya. Kerana apa? Kerana hukumnya dah dimansuhkan dan diganti dengan yang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Boleh faham tak? Tidaklah kami mansuhkan satu ayat. Dimansuhkan, dipadamkan hukumnya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hukum yang sama atau lebih baik daripadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala rubah hukum-hukum ni? Kerana Allah tahu wa khuliqal insanu dha'ifa.
manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Sehingga hukum syariat Nabi SAW pun berbeza dengan syariat sebelum kita. Cuba perhatikan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian dah zalim, sangat-sangat zalim. Sampai-sampai kalian buat patung anak lembu yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri, lalu kalian sembah. Memang stupid bin bahlul kalian. Fatubu ila bari'ikum, taubat kalian. Caranya, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Itu yang terbaik di sisi Rabb kalian. Barulah Allah akan terima taubat kalian. Syariat Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lalu syariat ini dipadamkan ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan syariat ini berlaku, habis daripada mati semua kita. Mereka menyekutukan Allah. Selepas menyekutukan Allah, nak taubat, bunuh. Agaknya Tok Bomoh, dukun-dukun ni taubat, mati semua. Kau nak taubat? Mama. Yang simpan tangkal-tangkal, azimat-azimat. Yang pergi kan sekarang ni banyak ni. Macam-macam kesyirikan. Macam-macam kesyirikan. Bahkan batu-batu besar, pokok-pokok besar, dibungkus dengan kain, diletakkan persembahan, sesembahan untuk batu tersebut. Lepas tu memohon, mengambil berkat daripada batu-batu atau pokok-pokok tersebut. Kalau taubat, kena bunuh diri. Kalau ikutkan Nabi, syariat Nabi Musa alaihissalam. Baru mukadimah kajiannya. Dah azan dah. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Muslimin dan muslimat jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih boleh fokus? Boleh? Kalian kena belajar, kalian hafal Quran. Kalian kena tahu ke mana Quran ayat-ayat yang kalian hafal. Ke mana arah-arah ayat yang kalian hafal. Kalau tak, sia-sia. Kalian tak akan rasa lazah dalam membaca Quran jika kalian tak tahu ayat tu pergi ke mana. Dan kalian juga tak tahu function daripada ayat tersebut. Maka berapa ramai orang yang hafal Al-Quran, ternyata amalannya bercanggah daripada Quran. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa yang dia baca. Jadi kalau ada kalian fokus dengan ayat-ayat tersebut, ke mana arahnya? Kalau ada kajian-kajian macam tu, kena dengar baik-baik. Faham semua? Okey. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak sebut dulu dan sekarang banyak jemaah. Banyak. Banyak syariat-syariat dahulu yang berbeza dengan syariat sekarang. Dan bahkan bukan hanya syariat antara Nabi. Syariat dengan Nabi SAW yang dahulu dan sekarang itu pun berbeza. Lalu yang mana kita nak ambil ni? Yang kita ambil yang latest. Yang terakhir. Ketika tak ada lagi perubahan, lalu turunlah firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka itulah dah komplit. Tak perlu ditambah, tak perlu dikurang, tak perlu diubah-ubah. Walaupun niat kita baik. Tapi sebelum turun Al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka apa yang dibuat oleh sahabat Nabi SAW, dia bukanlah perkara yang bercanggah daripada sunnah. Kerana ketika dibuat oleh sahabat, lalu didiamkan oleh Nabi, itu pun juga termasuk sunnah. Kerana apabila yang dibuat sahabat itu bercelaru atau menyimpang, pasti ditegur oleh Nabi. Buktinya apa? Ketika hadis ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Yas'aluna an ibadatin Nabi. 3 orang pemuda datang ke rumah isteri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi di rumah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tatkala mereka dikhabarkan
bahawa mereka amalan Nabi SAW, mereka merasa bahawa amalan mereka dibandingkan dengan Nabi SAW sedikit. Lalu mereka katakan, aina nahnu minan Nabi SAW? Di mana posisi kita berbanding dengan Nabi SAW? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang dulu dah diampunkan dan dosa yang sekarang dan akan datang juga dia diampunkan. Maka satu mengatakan ana usalli al-laila abadan wala arkud. Aku akan solat sepanjang malam, takkan tidur. Yang satu lagi, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan berpuasa sepanjang masa kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Wala uftir, aku takkan buka untuk selamanya. Yang satu lagi mengatakan wala atazawwajun nisa, aku takkan menikahi mana-mana wanita kerana aku nak fokus dengan ibadah. Perkara yang nampaknya baik. Tetapi jika dia salah, maka Nabi SAW bantah apa yang mereka buat. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi SAW. Ana usalli wa arkud wa asum wa uftir. Aku solat dan aku tidur, aku puasa, aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka ikut sunnahku, maknanya tak buat cara aku, nak buat cara engkau, maka bukanlah laysa minni, bukan golongan aku. Jadi bukan semua yang dibuat oleh sahabat disetujui oleh Nabi. Ada yang disetujui Nabi, maka itu sunnah, boleh kita amalkan. Yang tak disetujui Nabi, jangan kita amalkan. Tapi selepas turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka semuanya dah komplit, tak perlu ditambah, tak perlu dikurang, tak perlu dirubah-rubah. Boleh faham maksudnya? Dahulu, ketika ada sahabat Nabi SAW mengucapkan salam, dan Nabi SAW menjawab salamnya, walaupun Nabi SAW tengah solat. Falamma raja'na min indin Najashi, tatkala kami balik daripada buminya Najasyi, maknanya daripada Habasyah. Daripada Habasyah, maka kami pun mengulangi perbuatan kami yang sama. Tapi Nabi tak menjawab. Lalu Nabi hanya mengatakan apa? Inna fil salati syughlan. Sesungguhnya dalam solat itu ada kesibukan. Sibuk baca Quran, ada doa, ada zikir. So yang perkara-perkara lain tak boleh dibuat. Selepas tu kalau ada orang ucapkan salam, tak perlu dijawab. Walaupun sebelumnya boleh. Bila ni? Falamma raja'na min indin Najasyi. Selepas mereka balik daripada Habasyah. Bila mereka ke Habasyah? Di tahun kelima kenabian. Di tahun kelima kenabian, dia ada 2 kali. Dan itu hijrah pertama, ada 12 lelaki dan 4 perempuan. Totalnya 16 orang. Dan itu dipimpin oleh Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan membawa istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas beberapa bulan, ada yang mengatakan 3 ke 4 bulan selepas tu, dan itu berlaku di bulan Rajab. Rajab Sya'ban. Rajab Sya'ban. Ramadan Syawal. Di bulan Syawal mendapat isu bahawa orang Mekah semuanya dah beriman. Akhirnya mereka balik sampai di Makkah, ditengok ternyata isu tipu. Kejahatan orang-orang kafir lagi teruk. Akhirnya ada lagi yang pergi ke Habasyah kali kedua. 83 orang untuk lelaki. Yang perempuan 18 atau 19 orang. Kenapa mereka pergi ke Habasyah? Kerana di sana ada seorang raja yang adil. Yang disebut dengan Raja Najasyi. Okey. Jadi boleh faham kalian semua? Ada amalan-amalan yang dahulu boleh dibuat. Dibuat oleh Nabi SAW. Memang boleh dibuat. Maka kalau nak mengamalkan something, saya jumpa hadisnya Ustaz. Yes. Jumpa hadis. Tengok asbabul wurudnya. Bila turunnya. Bila keluarnya. Bila dibuat. Dan bila terakhir kali. Yang latest. Maka yang latest diambil. Yang awal-awal tak diambil. Jika bercanggah antara satu dengan yang lain. Oh, yang penting kan dibuat oleh Nabi. Tak semua yang dibuat oleh Nabi itu boleh dibuat. Kalau dah
Kalau seandainya dah dimansuhkan, maka tak boleh dibuat. Contoh seperti tadi. Nabi menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Dahulu. Tapi selepas tu, tak. Nabi tak buat. Lalu Nabi menjawab, inna fis salati syughlan. Sesungguhnya dalam solat itu ada kesibukan. Sibuk dalam ibadah kepada Allah, baca Quran, berzikir, berdoa. So, tak perlu jawab salam daripada orang lain. Allahu Ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ni panjang lagi jemaah. Kalau saya ceritakan tentang Najasyi ni pun panjang lagi. Kalau kita cerita tentang salam pun panjang lagi. Saya rasa panjang-panjang sangat pun. Masuk kanan, keluar kanan. So, tambah lagi kalian pun dah selevel-level Imam Bukhari. Cukup hanya dengar. Dah tu tersave. Jadi ingat ada amalan-amalan dahulu yang boleh, tapi sekarang tak boleh. Ada yang dahulu tak boleh, sekarang boleh. Pentingnya menuntut ilmu jemaah. Dan ilmu yang macam-macam ni, jarang dibincangkan dalam tabligh akbar. Percayalah. Jarang. Tambah lagi zaman sekarang tabligh akbar, tajuk-tajuknya pun berkaitan tentang cinta. I love you, you love me. Ketika cinta bertasbih. Tajuk-tajuk cinta-cinta aja. Yang ilmu macam ni di mana dapat? Kajian rutin. Kajian rutin baru dapat. Kalau kajian tabligh akbar dapat? Tak. Jadi kajian tabligh akbar itu hanya kajian rutin ini ibarat ubat. Tahu ubat? Kita ni sakit dibagi ubat. Ada pun tabligh akbar itu ibarat vitamin. Nak tambah fresh, hadir di tabligh akbar supaya lebih semangat. Tu je. Kalau orang dia sakit tapi minum vitamin, tak minum obat, ada function? Tak ada function. Tapi duduk di majlis ilmu yang rutin tapi malas pula hadir di majlis di tabligh akbar, lama-lama down juga. Takkan minum obat selalu. Sementara ketika kalau dah mula sihat, dia perlu vitamin. Boleh faham tak? Begitu je. Jadi dua-duanya very very important. Okay? Allah Ta'ala alam bisawab. Okay, kita jawablah soalan dulu jemaah. Kita jawab soalan dulu. Yang soalan cepat-cepat. Ke depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Saya pernah melihat video dari handphone. Isi videonya tersebut ada seorang ustaz dia mengatakan bahawa kedudukan nama Nabi Muhammad SAW dengan Allah sama. Apakah ini benar Ustaz? Kufur. Tak boleh menyamakan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Penyebab orang Nasara tersesat. Sebab inilah dia. Itu yang Nabi katakan, la tutruni kama atratin Nasara al-Masih ibn Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalau kalian nak cinta padaku, jangan melampau sangat. Seperti mana orang Nasara melampau cintanya memuji Masih Isa bin Maryam. Aku ni hanya hamba, kata Nabi SAW. Faqulu Abdullah Rasuluh. Ucapkanlah hamba Allah dan Rasul. So tak boleh melevelkan selevel antara makhluk dengan Khalik. Nabi SAW makhluk, Allah Khalik. Tak boleh dilevelkan sama. Okey? Tak boleh. Kena taubat kepada Allah SWT. Allah Ta'ala alam besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apakah boleh seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami? Syukran Ustaz. Boleh. Dengan syarat kalau suaminya dah meninggal atau dia dah bercerai. Itu pun selepas habis masa iddah. Lepas tu nikah dengan yang lain, tak ada masalah. Tak ada masalah.
Tengok isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi itu pun majority apa? Janda kan? Janda. Nabi menikah dengan janda-janda. Maknanya suaminya lebih daripada satu. Tapi itu selepas apa? Selepas bercerai atau selepas ditinggal mati. Habis masa iddah baru boleh punya tambah suami. Namun kalau belum ada masih dah ada suaminya masih ada dan masih sah, tambah suami yang lain, ini zina yang kedua. Yang kedua zina. Walaupun dibungkus dengan namanya, sekarang orang Syiah buat macam tu, namanya nikah mut'ah. Kalau seandainya suami tahu, dapat 1 pahala. Kalau seandainya suami tak tahu, dapat 2 pahala. Apa tak gila ni? Ini ajaran nikah mut'ah macam mana? Tak boleh. Kalau masih hidup suaminya dan masih sah sebagai suami isteri, tak boleh. Allahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Ana pernah dengar apabila seseorang mengucapkan salam kepada seorang tengah solat, maka dianjurkan dengan isyarat tangan. Apakah boleh Ustaz? Apa isyaratnya? Macam ni? Allahu a'lam. Tak tahu macam mana. Sebab dalam hadis ni tak sebutkan pun isyarat. Cuma memang ada ijtihad. Dia ijtihad sebahagian ulama yang mengatakan boleh je dijawab tapi dalam hati. Tapi tak ada keterangan, itu hanya ijtihad. Ijtihad sebahagian ulama je. Sementara Nabi SAW tak ada buat macam tu pun. Ketika Nabi SAW, orang mengucapkan salam kepada beliau ketika solat, Nabi diam. Nabi teruskan solat. Selepas solat, baru Nabi katakan apa? Inna fis salati syughlan. Dalam solat itu penuh kesibukan. Dah habis? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apa hukum botak ketika umrah Ustaz? Ketika umrahnya tak boleh, tapi selepas umrah boleh. Bila? Masa tahallul. Kalau masa umrah tu bila? Mula daripada berihram, daripada miqat, kemudian tawaf. Botak tak boleh. Tapi selepas habis semua ritual-ritualnya, lepas tu tahallul. Masa tahallul tu dibotak, dan ini yang best. Ini yang best. Best daripada muqassirin. Dia ada 2, muhalliqin dan muqassirin. Muhalliqin botak habis. Muqassirin memendekkan, tapi memendekkan itu pun sama. Bukan pendek ini je. Ini seperti biasa, bukan. Itu potong rambut. Muqassirin potong semuanya sama, rata. Dari depan sampai belakang. Itu namanya muqassirin. Sekarang ni umrah entah apa-apa pula. Ramai orang-orang jemaah-jemaah ni umrah. Dah siap. Dah tahallul. Tahallul apa benda kau ni? Nabi mengajarkan 2 je. Muhallikin atau muqassirin. Yang potong-potong hujung ni perempuan. Kalau kalian perempuan tak ada masalah. Kalau lelaki jangan buat macam tu. Okey. Tambah lagi yang sayang dengan rambut-rambutnya, rambut panjang di ujung. Perempuan ni, ada orang rambutnya sengaja dijaganya sampai rambut panjang macam ni. Lepas tu ketika tahallul, sayang rambut ni. Akhirnya dia ambil ujung. Dia ambil ujung. Ini cewek ni. Perempuan macam ni. Tak laki tak macam tu. Okey? Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara agar kita beribadah kepada Allah itu hanya semata untuk Allah, bukan kerana disuruh oleh Ustaz? Apa maksudnya ni? Kalian tak nak solat qabliyah contoh, atau ba'diyah. Disuruh Ustaz baru solat. Disuruh itu adalah bentuk didikan.
Ustaz, terpaksa. Tak apa. Dipaksa masuk surga lebih baik daripada sukarela masuk neraka. Mula-mula ibadah kita ni memang paksaan jemaah. Hatta budak-budak kecil. Nabi katakan apa? Muru auladakum bisolah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu solat ketika umur 7 tahun. 7 tahun biasa tengah main-main. Udah bunyi azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia malah nak tinggalkan main solat. Diperintah juga. 10 tahun tak nak, wadribuhum, pukul. Nah, kan dipaksa kan? Tak apa. Mula-mula je paksa. Sampai dia dah sebati dengan diri. Kalau tak dipaksa, maka akan lama-lama manusia ni seperti buluh jemaah. Ketika jadi rebung, masih rebung tahu? Dia masih boleh dibentuk. Ketika dah buluh, dia keras. Akhirnya dididik jadi melenting. Tahu macam mana buluh? Buluh tu jemaah kalau dipaksa kuat-kuat, lepaskan, pop, dia akan membalik. Menembak, betul tak? Kalau dibiarkan, dia akan kukuh keras. Macam itulah anak kalau dah tua, baru diingatkan. Dah tua, tahu dah tua. Dah berakar. Dah berakar. Berakar atau berakar. Bukan berakal. Ada akar. Dah keras. Kalau dinasihati, susah. Jadi masa kecil-kecil itulah dididik. Tak apa. Okey? Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Apa hukumnya menelan hingus ketika solat? Apakah batal solatnya Ustaz? Kalau ingus dia masih dalam sini, dalam mulut, tak ada masalah, tak batal. Tapi kalau dah keluar, bazir. Itu baru batal. Itu baru batal. Yang dah keluar, tak boleh. Tak boleh. Itu tak boleh diambil balik. Tak boleh dikutip. Tapi kalau ini dalam, sama dengan kahak, baru di sini kan, terasakan, turun lagi, naik, turun. Ini tak ada masalah. Tapi jangan pula, bazir. Itu baru tak boleh. Okey. Baru batal. Kalau yang dah keluar, baru batal. Allahu Ta'ala alam bisawab. Allahu alam. Dah, tu je lah. Ada kan? Ini soalan ini tangguhkan dulu. Soalan ini berat sangat. Ini ada soalannya pendek tapi jawabannya panjang pula. Tentang qada solat. Macam mana nak qada solat? Masih ada masa tak? Ini nampak soalan dari Malaysia nampak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kita wajib qada solat yang kita sengaja tinggalkan semasa zaman muda dulu di atas kejahilan kita? Sebab ada setengah ustaz kata tak boleh kecuali kita terlupa atau tertidur. Mana satu yang betul? Mohon pencerahannya Ustaz. Qada solat, kalau seandainya seseorang tertidur, seorang tertidur, atau dia terlupa, dia tengah jalan, dah masuk waktu solat, ternyata terlepas. Terlepas waktu solat. Dia tengah jalan-jalan lepas asar, di mall. Mall tu sama je. 2 jam, 3 jam tak terasa. Tiba-tiba sedarnya dah pukul
dah pukul 9. Lepas maghrib. Padahal kita tadi perginya sebelum maghrib. Dah terlepas maghrib. Falyusalli idza dzakaraha. Maka solatlah ketika ingat. Begitu juga tertidur lepas tu terbangun kita penat sangat pukul 9 baru terkejut. Solat ketika ingat. Namun ketika seseorang meninggalkan solat kerana sengaja di atas kejahilan yang masa-masa dahulu, dia tahu solat tu wajib tapi ditinggalkan sengaja. Adakah perlu diqada? Ini khilaf berlaku di antara ulama. Kalau yang kes yang pertama tadi, ketika lupa atau ketika tertidur, sepakat para ulama kena diganti. Tapi ketika dia tinggalkan kerana sengaja, ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap mengqada. Sebab apa? Kalau seandainya orang tertidur kan anin naim hatta yastaiqidh. Orang yang tertidur itu tak berdosa sampai dia terjaga. Itu yang tak sengaja pun, yang tak berdosa pun kena suruh mengganti. Apatah lagi yang ditinggalkan kerana sengaja. Boleh faham tak maksudnya? Itu lebih mustahak untuk diganti. Itu dalil yang dia pakai. Tapi ada pun yang mengatakan tak perlu diqada. Alasannya apa? Dosa-dosa yang terdahulu yang kita buat dengan sengaja cukup hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tak ada dalil yang secara sahih dan sharih yang mengatakan kalau orang meninggalkan solat kerana masa jahil dulu, kemudian sekarang baru sedar, baru berjinak untuk diganti. Tak ada dalil yang sharih, yang spesifik tentang qada tersebut. Akhirnya mengatakan tak perlu mengqada. Okey, sebenarnya khilaf di antara ulama. Okey. Sama juga jemaah dengan zakat. Kalau soal puasa ada qada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ada memang spesifik kena diganti. Dulu jahil, sekarang baru taubat. Kemudian puasa ni dulu tinggal, sekarang diqada. Contoh zakat. Dari kecil dia dah kaya, dewasa kaya. Kemudian umur dah 10 tahun baru sedar. Berapa tahun dia tak bayar zakat? Adakah kena diqada? Bayang kalau diqada zakat jemaah. Kalau 1 tahun aja 10 juta kali 50 tahun dia tak bayar zakat, 50 juta dia keluarkan. Contohlah. Tapi tak ada qada zakat. Begitu juga. Itulah yang diambil dalil yang dipegang orang mengatakan tak perlu diqada sebab tak ada dalil yang sahih dan sharih. Yang spesifik tak ada. Okey, Allah Taala alam bissawab. Yang ini nantilah dulu ya. Yang ini nanti dulu. Tunggu dulu. Okey. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Yang betul datang daripada Allah, yang silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya minta ampun, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
Dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur Hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat, mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir, panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah, menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah, memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور